Kalau tengok dekat Investopedia, ada 10 rules ataupun peraturan untuk sesebuah trading yang berjaya. Dia beritahu sentiasa gunakan trading plan. Lepas tu trade seumpama kita sedang buat sesebuah bisnes, seperti kita menjalankan bisnes atau perniagaan. Gunakan teknologi and then melindungi modal yang kita ada. Study the market lah, kita kaji pasaran macam kita selalu buat. Hanya ambil risiko apa yang kita sanggup hilang. Then buatlah satu teknik ataupun metodologi untuk kita trade. Dan gunakan stop loss, tahu bila untuk stop trade. And then kita kena ada perspektif lah dalam trading. Maksudnya objektif kita apa, berapa banyak kita nak style apa, trade short term ke long term macam. Tapi yang paling penting sekali yang saya nak tekankan adalah always use a trading plan. Kena sentiasa guna trading plan. So trading plan ni apa sebenarnya kan? Trading plan ni apa? Secara ringkasnya saya dah tulis sikit sebenarnya. Saya tunjuk. Saya dah tulis sikit lah trading plan ni apa. Okay. Maksud trading plan, inilah maksud dia lebih kurang lah. Trading plan adalah, maksud dia, di sini adalah ni kan, apakah pelan tindakan yang dilakukan oleh seorang traders di dalam trading saham. Kita punya plan of action. Ini satu pelan tindakan yang subjektif dan bergantung kepada motif trading individu itu sendiri, dan ianya melibatkan 3 komponen utama. Pertama sekali, pengurusan risiko, pengurusan modal, dan yang paling penting pengurusan emosi. So, di dalam trading plan, poin yang penting yang perlu ada adalah, macam biasalah, saham apa nak beli. Apakah sebab-sebab atau kriteria yang membolehkan saham itu dibeli? Adakah berdasarkan kriteria fundamental ataupun kriteria technical analysis? Kalau macam kita tak begitu kajilah dia punya fundamental. Kalau saya tengok sikit-sikit lah dia punya corporate exercise dan sebagainya. Generally kita tengok dia punya technical analysis lah kan. And then, apakah trading style yang digunakan untuk membeli? Adakah kita nak beli dia intraday atau scalping kan, short term 1 hingga 3 bit sahaja, ataupun swing short term mungkin dalam 5 bit, 6 bit ataupun 5-6%, 5 hingga 10% kan. Ataupun kita nak medium term, lama sikit, nak swing lama sikit. Ataupun invest long term, nak invest untuk capital gain ataupun nak dapatkan dividen. Contoh, masuk counter yang bagi dividen, dapatlah dividen 2-3 kali ataupun 3 hingga 4 kali setahun. Macam kan. So bertahun-tahun. So ini pun termasuk dalam trading plan. Apabila beli, kan, ini dalam komponen lah trading plan. Berapakah target profit yang kita hendak capai dari segi kiraan bit ataupun peratusan kenaikan daripada harga beli atau nilai keuntungan yang kita nak. Sekiranya sudah capai target, apakah langkah seterusnya yang kita perlu lakukan? Adakah nak terus sell, exit dengan target yang kita capai? Contoh kita nak 3%. Kita dah dapat 3%. Nak exit, cari counter lain, ataupun nak hold, tunggu naik lagi tinggi. Itu pening sebenarnya kita nak decide kan. Sebab macam saya cakap peringkat awal, macam saya cakap lah, trading plan dia subjektif. So saya tak boleh cakap saya punya trading plan dengan tuan-puan punya trading plan mesti sama, tak boleh. Sebab dari segi modal berbeza, dari segi risiko tolerance berbeza, dari segi emosi punya control pun berbeza. So setiap individu akan ada individual trading plan yang berbeza. Cuma apa yang kita boleh buat, pertama sekali yang paling penting, sekurang-kurangnya kita tahu entry kat mana, exit kat mana. So berapa banyak cut loss yang kita sanggup hilang sekiranya plan kita tak berjalan seperti yang kita jangka. And then ataupun kalau sekiranya plan kita betul-betul berjalan seperti yang kita jangka, berapa banyak profit yang kita nak ambil. Itu yang paling basic lah. Lepas tu kan, okay, masih lah untuk translate. Okay, yang ke-6.
sekiranya harga menurun daripada target yang ditetapkan, sebaik sahaja pembelian dilakukan. Apakah yang perlu dilakukan? Cut loss dengan kerugian minimum ataupun rugi brokerage ataupun rugi sedikit daripada nilai modal yang kita ada, ataupun biarkan sehingga cecah level average dan jual tanpa apa-apa rugi. So maksudnya biar dia rebound naik balik, kita cut at average level. So dapat cost brokerage lah, rugilah tolak itu. Ataupun last choice, tak ada pilihan, tunggu sehingga harga naik balik. Yang last choice ni yang paling sakit lah sebenarnya kan. Last choice ni yang paling sakit sebab nak tunggu sehingga harga naik balik ke atas. Apa yang kita perlu tahu? Basic dia adalah kita perlu tahu wave dia lah. Kita perlu tahu wave dia ke mana dia nak pergi. Kalau macam SIB ni kan, dia drop kau-kau ni, adakah dia dah game over kan? Generally, kalau berdasarkan wave dia, tak ada lagi tanda-tanda yang menunjukkan dia dah nak jadi downtrend. Cuma ini adalah retracement dalam correction. So sepatutnya dia dah buat subwave dia kan, 1, 2, 3, 4. So dalam subwave dia buat wave 4. So correction wave lah, correction dalam subwave. So ini adalah retracement dalam correction dalam subwave. So dalam retracement ni nak turun lagi. Most probably mungkin beberapa minggu akan datang dia akan rebound sikit lah. Sebab dalam correction pun dia akan ada 3, daripada 3 ke 4 kan dia ada ABC kan. Dia akan ada ABC. Dia akan ada A, B dan C. Itu kalau kita faham dia punya subwave dia lah kan. So dia ada A, B dan C. So dia bukanlah terus game over kan. Akan ada rebound juga. And then barulah dia turun. And then slowly dia akan ada momentum baru. Then dia akan buat 5. Cuma sanggup tak? Itulah yang trading plan ni. Pergi ke sini balik. Tunggu sehingga harga naik balik ke atas. So that's why saya selalu pesan kena masterkan. Nak masterkan tu tak mudah sebenarnya. Cuma dia akan datang by practice lah. Kena selalu practice buat wave. Selalu practice buat wave. Jangan buat yang major wave sahaja. Practice buat sub wave sekali. So sebab sub wave tu lah yang akan membantu kita lah yang dengan lebih jelas untuk kita trade. Kita nak hold lagi ke tak. And then kawalan emosi hanya akan dapat dicapai sekiranya matlamat trading dan plan tindakan anda jelas. Itulah yang sepatutnya lah.